Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Di akhir tahun 80-an, pernah terjadi satu kes jenayah di mana seorang lelaki ditangkap dan dipenjarakan selama berpuluh tahun. Kes jenayah ini agak unik dan boleh dikatakan sangat tidak logik. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada tarikh 16 Ogos 1987, seorang wanita yang berusia 23 tahun telah pulang ke rumahnya selepas dia bersama dua orang lelaki lain, iaitu kenalannya, selesai minum minuman keras. Wanita tersebut pulang ke rumah dalam keadaan tidak sedarkan diri akibat terlalu mabuk. Ketika di rumahnya, wanita tersebut tiba-tiba terjaga dan menyedari ada seorang lelaki yang sedang cuba untuk merogolnya. Dia kemudian dirogol di bahagian faraj dan juga dubur. Wanita tersebut cuba meronta-ronta untuk lepaskan diri, tetapi malang, kudratnya untuk melawan adalah terhad. Dia kemudian diheret pula ke tingkat atas rumah sendiri dan kembali diperkosa lalu dibelasah beberapa kali di bahagian muka. Selepas perogol itu melarikan diri, wanita tersebut berjalan ke rumah adiknya yang terletak berhampiran bagi mendapatkan bantuan untuk menghubungi pasukan keselamatan. Polis dan ambulans kemudian tiba di tempat kejadian untuk mendapatkan keterangan lalu membawa wanita tersebut ke hospital. Serangan itu telah mengakibatkan tengkorak mangsa retak dan sebelah matanya rosak. Dalam keterangan yang diambil polis, wanita tersebut mengatakan yang dia gagal mengenal pasti perogol tersebut disebabkan suasana amat gelap, tetapi dia yakin yang perogol itu berkulit hitam dan mempunyai rambut ikal. Sehari selepas mendapatkan rawatan, wanita tersebut yang pada ketika itu sedang berada di bawah pengaruh ubat telah mengalami satu mimpi. Dia sekali lagi dirogol dalam mimpinya itu, tetapi kali ini berbeza. Dia berjaya melihat wajah perogol tersebut. Siapakah perogol itu? Perogol tersebut adalah seorang lelaki yang dikenali mangsa dan tinggal di kawasan kejiranannya. Lelaki itu bernama Clarence Moses L yang berusia 31 tahun pada ketika itu. Petunjuk mimpi itu memberikan polis panduan pertama mereka untuk menyelesaikan kes ini. Untuk makluman, wanita yang berusia 23 tahun ini dirahsiakan identitinya sehingga kini dan kejadian ini berlaku di Colorado, Amerika Syarikat. Pihak polis tidak menunggu lama untuk memberkas Clarence. Dia terpinga-pinga kerana dituduh merogol. Dia menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu dan mengaku dirinya tidak bersalah. Walaupun begitu, keterangan mangsa yang mengatakan dia dapat mengenal pasti Clarence serta pengakuan dia mampu melihat Clarence semasa diheret ke tingkat atas telah meletakkan Clarence dalam kedudukan yang amat sukar. Berdasarkan kepada pengakuan mangsa serta ilham dari mimpi yang direkodkan secara rasmi sebagai petunjuk, Clarence didakwa atas dakwaan melakukan serangan seksual, serangan peringkat kedua dan pecah rumah. Bukti DNA hasil daripada sampel air mani yang diambil dari faraj mangsa tidak berjaya mengenal pasti siapakah perogol tersebut, tetapi pihak mahkamah membenarkan pandangan mangsa diguna pakai. Hasil perbicaraan selama lebih dari seminggu itu, iaitu pada tarikh 7 April 1988, Clarence Moses L didapati bersalah atas semua pertuduhan dan dikenakan hukuman penjara selama 48 tahun keseluruhannya. Ketika meringkuk di dalam penjara, Clarence berjaya mengumpul dana sebanyak $1,000 hasil sumbangan banduan lain bagi membolehkan permohonan mahkamah untuk membenarkan pemeriksaan DNA dijalankan semula. Tetapi ada beberapa perkara pelik yang berlaku dan tidak pasti ini adalah konspirasi atau sebab lain. Apakah perkara pelik itu? Pihak polis Colorado terlalu tergesa-gesa melupuskan semua bukti yang boleh digunakan dalam ujian DNA yang mahu dijalankan. Kesemua bukti kes seperti kit ujian, sampel, cadar katil dan beberapa bukti fizikal lain telah dibuang. Ini telah mengakibatkan Clarence hilang cara untuk membersihkan namanya.
Dia cuba mencabar tindakan pelupusan bahan bukti polis Colorado itu di mahkamah, namun gagal selepas kertas cabarannya diketepikan. Dalam kes perbicaraan lain yang telah berlangsung pada tahun 2005, seorang lelaki yang bernama LC Jackson telah disabit kesalahan atas dakwaan melakukan serangan seksual ke atas seorang wanita lain pada tahun 1992. Kes itu telah membuka beberapa hujah baru dalam kes Clarence melawan mangsa. LC Jackson merupakan salah seorang kenalan mangsa yang turut sama mabuk pada malam kejadian. LC Jackson tinggal tidak jauh dari rumah mangsa dan dia lebih menyerupai sifat perogol sebagaimana yang telah disebutkan dalam kes berbanding Clarence yang tiada ciri-ciri sifat perogol. Mengetahui tentang fakta-fakta ini, Clarence melakukan rayuan agar mahkamah membuka semula kes sabitannya disebabkan petunjuk yang baru ditemui. Rayuannya disokong oleh kecenderungan LC Jackson melakukan jenayah seksual secara bersiri dan kerap terlibat dalam modus operandi sama. Malangnya, rayuan Clarence tidak diendahkan oleh mahkamah. Pada satu hari dalam tahun 2012, LC Jackson sendiri menghubungi Clarence melalui surat dan meminta agar Clarence mengaturkan pertemuan dengan wakil pihak Clarence di penjara dia ditempatkan. Jackson ketika itu baru saja meringkuk dalam penjara selama 7 tahun, sementara Clarence pula sudah hilang kebebasannya selama 24 tahun dalam penjara. Mungkin insaf atas perbuatan serta hukuman yang dihadapi, LC Jackson menceritakan segala-galanya kepada peguam yang mewakili Clarence. Jackson menceritakan apa yang telah dilakukan terhadap mangsa pada hari kejadian. Selepas Jackson menghantar mangsa ke rumahnya, kedua-dua mereka dikatakan bersetuju untuk melakukan hubungan seks secara sedar sebelum Jackson yang masih hayal telah menyerang muka mangsa beberapa kali sebelum beredar. Mengetahui ada individu lain yang didakwa atas jenayah yang dia lakukan, Jackson memilih untuk berdiam diri dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Selepas bukti-bukti baru ini disahkan oleh pejabat peguam Denver, mahkamah membuka semula perbicaraan terhadap kes Clarence berdasarkan pengakuan penuh Jackson tentang apa yang berlaku pada awal pagi 16 Ogos 1987. Permohonan Clarence untuk perbicaraan semula diluluskan pada awal tahun 2015. Pada bulan Disember 2015, berdasarkan kesemua hujah baru berkaitan LC Jackson sendiri selaku perogol dan teman wanitanya sebagai saksi, perbicaraan semula kes Clarence dimulakan. Mangsa kembali menjadi saksi utama dalam perbicaraan kes ini. Dia sekali lagi mengulangi dakwaan bahawa dia gagal mengenal pasti perogolnya selepas insiden tersebut dan berjaya mengenal Clarence selepas mimpi yang dialaminya. Hasil ujian DNA yang dijalankan secara lebih teliti dalam perbicaraan itu mendapati mustahil Clarence terlibat dalam kejadian tersebut. Clarence dapat membersihkan namanya secara mutlak berdasarkan perbezaan antigen DNA yang sangat ketara. Namun, LC Jackson menarik diri daripada menjadi saksi perbicaraan tersebut dan enggan mengeluarkan kenyataan yang boleh mensabitkan dirinya sendiri di mahkamah. Ekoran daripada bukti-bukti baru yang didedahkan, akhirnya Clarence Moses L dibuktikan tidak berada di tempat kejadian semasa serangan berlaku. Semua sabitan yang jatuh pada tahun 1988 ditarik balik dan Clarence bebas dari semua pertuduhan selepas hilang usia mudanya di balik tirai besi. Selepas dibebaskan, Clarence Moses L mengambil langkah drastik melakukan petisyen bagi menuntut ganti rugi ke atas kebebasan hidupnya yang telah diragut. Dia bernasib baik apabila kerajaan tempatan Colorado baru saja meluluskan satu akta undang-undang pada tahun 2013 iaitu membolehkan mana-mana individu yang dipenjarakan atas kesalahan yang dibuktikan tidak berlaku untuk menuntut ganti rugi. Petisyen yang dibuat sebagai tuntutan ganti rugi itu diterima pihak mahkamah pada bulan Februari 2019. Ia melayakkan Clarence menerima sebanyak $70,000 atau sekitar RM285,000 untuk setiap 1 tahun penjara yang telah dijalaninya. Kiraan itu membolehkan Clarence menerima bayaran pampasan sekitar $2.3 juta atau RM9.33 juta selama dia meringkuk di dalam penjara. Kes ini belum lagi selesai di sini dan ada perkara yang lebih menarik selepas itu.
Sehari selepas pengumuman jumlah pampasan yang bakal diterima Clarence, mangsa melakukan permohonan mahkamah untuk menghalang pembayaran daripada dilakukan kepada Clarence. Mangsa kejadian masih percaya Clarence yang menyerangnya pada malam tersebut, walaupun semua bukti khasnya bukti DNA sudah pun menunjukkan sebaliknya. Mahkamah menolak permohonan tersebut dan menganggap kes itu telah selesai. Setakat ini, belum ada maklum balas dari pihak mangsa terhadap keputusan mahkamah tersebut.